Okey, kita berusul kembali. Seperti yang tular di media sosial berkenaan tentang energy stick yang menyasarkan kepada golongan anak-anak muda ataupun golongan pelajar ini cukup membimbangkan kerana ia giat dijual dan juga dipromosikan melalui media sosial yang kononnya dapat memberi kesegaran kepada penggunanya, khususnya kepada anak-anak muda ini. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang kesan negatif kepada energy stick ini, untuk kita menafikan sebarang bentuk promosi dan juga penggunaannya, bersama dengan saya Dr. Hafaruzi Harun, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami. Doktor, ramai yang bercakap tentang energy stick ini, mungkin kita nak tahu apa sebenarnya energy stick ini, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dan mungkin kesan yang dibawa oleh energy stick ini, Doktor. Energy stick ini adalah satu gejala yang lama yang telah dimunculkan semula dengan naratif atau label yang berbeza. Pada rakyat yang berusia 40-an seperti kita semua, masa kita muda-muda dulu, kecil-kecil dulu, kebanyakan kita kenal kawan-kawan di sekolah yang menghidu gam atau menghidu paint atau thinner, cat. Namun kali ini di generasi yang anak-anak kita ini, naratif yang cuba dibawa kepada anak-anak muda atau remaja ini bahawa energy stick ini boleh membantu untuk memberikan satu anjakan tenaga untuk bersekolah. Namun ianya tidak dapat dibuktikan secara saintifik kerana gejala ini adalah baru muncul di Malaysia dan bahan kimia yang terkandung dalam energy stick ini atau sejenis alat penghidu ubatan ini tidak diketahui apakah kandungannya. Okey. Jadi kita perlukan lebih banyak information berkenaan dengan energy stick ini. Namun sekiranya ia tidak kekang dengan baik, ia akan menimbulkan beberapa komplikasi yang seterusnya. Ya. Ada yang menyatakan ia terkandung bahan-bahan seperti camphor ataupun bahan-bahan yang dikatakan seperti kapur barus. Apakah benar dakwaan itu? So naratif yang dibawa oleh pihak penjual adalah ianya terkandung essential oil atau satu elemen of macam aromaterapi, menyembur bahan wangian untuk meninggikan mood kita. Namun namun device ini atau inhaler ini tidak mendapat kelulusan dari segi perundangan oleh badan yang mengawal selia segala barang ubatan di Malaysia, iaitu Kementerian Kesihatan. So tanpa pemantauan dan pentashihan atau verification daripada pihak yang berkuasa berkenaan dengan kesihatan ini, kita tidak tahu kandungannya apa. Oleh itu masing-masing membuat spekulasi. Jadi yang penting sekarang ialah dapatkan energy stick itu, dihantar sampelnya ke Jabatan Kimia Negara atau Kementerian Kesihatan untuk diselidiki secara makmal, secara saintifik, apakah kandungannya, apakah ianya selamat untuk digunakan. Sekiranya tidak, ianya boleh menyebabkan kesan yang terhadap individu tersebut, keluarga mereka dan juga masyarakat secara umumnya. Ya. Apakah bahan inhaler ini boleh memberi suatu tabiat ketagihan kepada mereka yang menggunakannya, Dok? So data yang didapati daripada negara-negara maju seperti Amerika dan United States atau United Kingdom, yang mana budaya penyalahgunaan ubat hidu dadah ini direport dengan telusnya, menunjukkan bahawa mana-mana remaja yang menggunakan inhaler permulaannya, setahun kemudiannya remaja ini besar kemungkinan akan menghisap rokok pula. Ya. Dan data yang lain menunjukkan 4 tahun setelah penggunaan energy stick ini atau device yang seumpama dengannya, 4 tahun kemudiannya remaja ini mungkin akan terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah yang lebih berbahaya. Jadi ianya adalah precursor atau
permulaan kepada tabiat penyalahgunaan dadah yang lebih berbahaya. Ya, dia akan membuka tingkap ataupun window kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ya, juga benar. lebih memberi kesan yang negatif. Tetapi bila kita lihat dari segi promosi di media sosial dan sebagainya, ia rancak dipromosikan seolah-olah perkara itu tidak menjadi suatu kesalahan. Ya, mungkin ada yang memberi pandangan ia belum lagi dimasukkan dalam mungkin jadual bahan-bahan terlarang ataupun bahan-bahan yang diharamkan. Ya. Jadi bagaimana pihak kesihatan dan perubatan melihat perkara ini perlu mendapat perhatian yang secukupnya supaya ia disegerakan pengharaman penjualannya? Ya, jadi ia adalah satu isu yang kompleks yang mana kita tidak ada data yang mencukupi yang menunjukkan bahawa alat ini bermanfaat. Ya. Okey. Kita mempunyai data yang menunjukkan penggunaan alatan ini lebih banyak mudaratnya. Ya. Namun naratif yang diberikan atau naratif yang direka oleh penjual bahan-bahan yang tidak berdaftar ini menunjukkan seolah ianya boleh membantu pelajar untuk berprestasi lebih tinggi di sekolah. Ya. Okey. Saya adalah bapa pada 2 orang anak berusia 12 tahun dan 8 tahun. Selalunya kanak-kanak seusia 10 hingga 12 tahun ni akan start experimenting dengan benda-benda tersebut, rokok, hidugam dan sebagainya. Ya. Sebab itu ia memerlukan multidisciplinary approach. Kita memerlukan pemain industri atau mereka yang mempunyai peranan seperti ibu bapa, pihak sekolah, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, polis dan terutamanya pihak yang membuat undang-undang ini untuk duduk semeja dan berbincang bagaimana kita nak menghadapi satu ancaman terhadap anak-anak muda kita yang sekiranya ia tidak ditangani dengan tuntas atau ditangani dengan effectively, ianya akan melarat sehingga menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya. Sudah ada data yang menunjukkan kesan penggunaan ataupun cara penggunaan ini memberi kesan kepada perubahan tingkah laku mereka yang menggunakannya, Doktor? Ya, so berdasarkan penggunaan data yang dibuat menggunakan inhaler yang mengandungi bahan yang kerap didapati iaitu minyak tanah ataupun thinner cat ataupun nail polisher. So ini dipanggil aromatic hydrocarbons atau bahan berunsurkan karbon yang mudah mengeluak, mudah menghasilkan wap apabila ia berubah jisim daripada pepejal cecair kepada gas. Ianya menunjukkan bahawa ia boleh menyebabkan ketagihan. Ya. Okay. Ia memberi rasa euforia, rasa gembira hanya untuk 10 hingga 20 minit. Kemudiannya kesan kick tersebut berkurangan. Pelajar atau remaja tersebut akan mula berhalusinasi apabila penggunaan yang lama. Akan menimbulkan simptom kebergantungan terhadap penggunaan ini dan sekiranya ia diguna secara lebih daripada 4 hingga 6 minggu, definisi penggunaan jangka lama, ia boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem minda kita, yang mana pelajar tersebut akan sukar untuk memberi konsentrasi ketika di kelas, mudah terlelap, irritable, perangai yang sukar dijangka, yang boleh meletup, boleh melenting tanpa tentu masa, dan situasi yang paling ditakuti ialah ia boleh menyebabkan koma kerana degupan jantung yang tak sekata dan seterusnya boleh membawa maut sekiranya tidak dikawal dengan lebih awal. Okey. Itu adalah kesan dari segi behavior. Tetapi dari segi kepada sistem saraf ataupun kepada fungsi tubuh badan, seperti tadi dinyatakan boleh membawa kepada koma dan juga degupan jantung yang laju. Apakah ia juga boleh merencatkan sistem mungkin otak ataupun sistem saraf dan juga organ badan yang lain? Ya, inhalation atau ubat yang dihidu ini secara
tidak berdaftar atau penyalahgunaan ubat hiduan ini memang akan memberi kesan kepada sistem saraf ya, dengan memberikan rasa confusion, rasa kurangnya konsentrasi terhadap aktiviti seharian, menyebabkan kebolehan untuk mengingat informasi yang baru, ability to remember new information terencat, so mereka tidak boleh retain memory. Mereka juga akan mudah pelupa, mereka akan tidak boleh membuat percakapan atau pertuturan dengan koheren, bercakap dengan seperti nyanyuk atau tersasul bahasa. Ya. Boleh dalam ada setengah alat, setengah bahan kimia tersebut boleh menyebabkan butanya mata. Ya. Ada juga bahan kimia yang tersendiri itu boleh menyebabkan kerosakan paru-paru. Namun impak yang paling berbahaya adalah kepada sistem saraf, jantung dan juga paru-paru. Ya. Amat menggusarkan dan merisaukan kerana alat ini ketika ini banyak diberi perhatian oleh para pelajar, ya, Doktor. Jadi apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ataupun jaga kalau melihat ada perubahan tingkah laku anak-anak muda ini ataupun para pelajar ini kepada perkara-perkara inhalant yang tidak berdaftar seperti ini, Doktor? Ya. So mengikut data yang dikeluarkan oleh negara-negara maju, kebanyakan remaja-remaja yang terlibat dengan gejala tidak sihat ini adalah remaja yang mengalami penderaan emosi atau penderaan fizikal, remaja-remaja yang yang datang daripada keluarga yang porak-peranda, ya. Remaja yang terpengaruh dengan ajakan kawan-kawan sebaya mereka. Ia juga boleh terjadi akibat remaja ini melihat ahli keluarga mereka sendiri pernah menyalahgunakan dadah tersebut. Oleh itu, sebagai ibu atau bapa, sangat penting untuk kita mempunyai hubungan yang rapat dengan anak kita. Ya. So kita perlu mengubah gaya kita menjadi ibu atau bapa kepada anak tersebut supaya anak-anak kita boleh bercerita kepada kita tentang perkara yang berlaku di sekolah. Ya. Anak saya yang 12 tahun itu kerap cerita kepada saya beberapa kawan-kawan dia telah mula merokok dan sebagainya. Jadi apabila dia beritahu begitu, reaksi yang pertama kita jangan menyalahkan dia. Ya. So kita kena gentle parenting. Gaya ibu, kita kena gaya membesarkan anak tu kena gaya hormat menghormati supaya dia anak-anak tu boleh berbicara dengan kita atas sebarang topik supaya kita boleh menyampaikan argumen atau alasan kenapa perkara tersebut tidak sepatutnya dicubai oleh dia. Dan kita juga boleh melibatkan pihak sekolah dan juga pihak berkuasa dalam negara ini supaya mengambil tindakan terhadap gejala yang agak common di sekolah-sekolah kita. Oleh itu kita tidak boleh mewujudkan jarak yang jauh antara kita dengan anak-anak kita. Ya. So adalah sangat penting untuk institusi keagamaan juga mengambil maklum akan perkara baru ini dengan dilibat uruskan dengan mereka ni dibawa supaya dapat membantu ibu bapa pihak berkuasa dalam menangani tabiat penyalahgunaan bahan yang tidak berdaftar ini supaya dia tidak melarat sehingga peringkat yang berlaku di negara-negara moden. Ya. Yang lebih penting adalah tiba masanya untuk kita mengenali anak-anak kita dengan lebih rapat dan juga lebih dekat supaya tidak lagi kita katakan sudah terlambat untuk kita menangani masalah ini. Terima kasih Dr. Hafaruzi Harun yang juga merupakan pakar perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center kerana bersama dengan kami. Suatu nasihat yang amat baik dan perkara-perkara berkenaan tentang alat-alat yang tidak didaftarkan ini pastinya tidak disarankan ataupun diberikan amaran oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi berhati-hati dalam menggunakan sebarang bentuk alatan yang dijual di pasaran.